Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati sekalian, setelah kebelakangan ini kecoh saja di media sosial berkaitan dengan isu rasuah di KLIA yang melibatkan Datuk Seri Tiong King Sing, yaitu Menteri Pelancongan, bersama-sama dengan pelancong Cina yang didakwa oleh ramai orang, di mana Menteri Pelancongan tersebut menyelamatkan pelancong Cina. Pada akhirnya timbul banyak spekulasi setelah kekecohan ini berlaku di KLIA. Dan pada akhirnya SPRM sahkan akan bertindak. Pada akhirnya SPRM membuat pendedahan akan bertemu dengan Menteri Pelancongan dan juga pelancong dari Cina itu. Pada akhirnya terdapat pula pendedahan. Ada individu yang menjadi orang tengah dan meminta RM18.000 yang dimana ini berkaitan dengan individu itu menjadi agent kepada pelancong-pelancong yang tidak memenuhi syarat untuk memasuki Malaysia. Saudara-saudara, dalam satu artikel dari hmetro.com, isu Menteri Terja KLIA, SPRM kesan wujud orang tengah minta RM18.000. SPRM memandang serius isu rasuah yang dikatakan berlaku dalam insiden yang melibatkan seorang warga Cina di lapangan terbang antarabangsa KLIA baru-baru ini. Sumber berkata, satu siasatan menyeluruh sedang dijalankan bagi mengesahkan perkara ini. Setakat ini, 3 keterangan saksi, termasuk menteri yang terlibat, dan 2 orang saksi utama, warga Cina, sudah diambil pihak SPRM. Beberapa orang pegawai imigresen yang terlibat akan dipanggil untuk diambil keterangan berhubung perkara ini. Menurut sumber terbabit, SPRM juga sudah mengenal pasti seorang individu yang disyaki menjadi orang tengah dalam urusan menyelesaikan kes melibatkan seorang pelancong asing yang dikatakan tidak memenuhi syarat kemasukan ke negara ini sebagaimana ditetapkan Jabatan Imigresen Malaysia JIM. Kami sedang giat mengesan individu yang merupakan ejen yang dikatakan meminta wang rasuah sebanyak RM18.000 bagi menyelesaikan kes terbabit, katanya. Sementara itu, Tan Sri Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM, ketika dihubungi, mengesahkan kes disiasat di bawah Seksyen 16 dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Beliau menggesa semua pihak untuk tidak membuat sebarang spekulasi dan memberikan masa bagi SPRM melengkapkan siasatan ini. Nah, pada akhirnya semua ini akan dihandle penuh, akan diurus penuh oleh SPRM. Sudah pasti menjadi banyak spekulasi, timbul banyak isu. Adakah tindakan dari Datuk Seri Tiong King Sing, Menteri Pelancongan itu, adalah untuk mencegah sebarang kegiatan rasuah, dan ada juga berkata adakah pegawai imigresen yang terlibat dengan isu rasuah. Nah, semua menjadi tanda tanya ramai orang. Namun pada akhirnya SPRM berjaya mengesan bahawa ada individu yang merupakan ejen yang dikatakan meminta wang rasuah sebanyak RM18.000 bagi menyelesaikan kes terbabit, di mana kes yang melibatkan seorang pelancong asing yang dikatakan tidak memenuhi syarat kemasukan ke negara Malaysia sebagaimana yang ditetapkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, keputusan terkini dari SPRM yang pasti mengejutkan ramai. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda dipersilakan share video ini dan tekan juga butang subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati sekalian, setelah kecoh ataupun viral baru-baru ini berkaitan dengan isu rasuah di KLIA,
Sudah pasti salah satu menteri yang terlibat yaitu Menteri Pelancongan Tiong King Sing dan juga pelancong Cina yang didakwa diselamatkan oleh menteri tersebut daripada pegawai immigration. Sudah pasti ini menjadi menarik perhatian ramai. Pada akhirnya SPRM yang mengesahkan akan memanggil kedua-dua individu ini. Namun, apa yang mengejutkan saudara-saudara, di mana dalam satu artikel mengesahkan dari malaysiagazette.com, Tiong King Sing tidak muncul di SPRM. Jadi adakah ini menjadi petanda? Persoalan yang pertama sudah pasti bermain di fikiran ramai orang, terutamanya netizen. Sudah pasti persoalan yang bermain di fikiran kita, kemana Tiong King Sing pergi? Adakah beliau lari? Ataupun adakah beliau mempunyai pekerjaan yang lebih mustahab selain daripada bertemu dengan pihak SPRM berkaitan dengan isu rasuah di KLIA yang menjadi kecoh baru-baru ini. Dalam artikel ini, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Datuk Seri Tiong King Sing, tidak kelihatan di ibu pejabat SPRM. Media yang berkampung sejak jam 9 pagi tadi turut tidak menemui seorang pelancong yang diselamatkan oleh King Sing memasuki Suruhanjaya siasatan itu. Artikel ini diterbitkan pada 3 Julai 2023. Kedua-dua mereka sepatutnya disoal siasat oleh SPRM hari ini pada 3 Julai berhubung insiden yang berlaku di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. King Sing didakwa melepasi kaunter Jabatan Immigration untuk menyelamatkan seorang pelancong Cina yang ditahan oleh jabatan itu. Sebelum ini King Sing menegaskan akan merujuk kepada SPRM untuk menyiasat dalam penyebaran video kekecohan yang mendakwa beliau menyalahguna kuasa di KLIA. Beliau turut mendakwa video itu direkam oleh pegawai Jabatan Immigration yang berada di tempat kejadian. Tindakan yang didakwanya sengaja untuk menutup kesalahan serta aktiviti rasuah yang berlaku di balai ketibaan berkenaan. Nah, saudara-saudara, menjadi kejutan ramai orang. Adakah Menteri Pelancongan ataupun Tiong King Sing, Datuk Seri Tiong King Sing, mempunyai perkara yang lebih mustahab berbanding dengan bertemu dengan pihak SPRM? Dan persoalan yang seterusnya adalah kenapa kedua-dua mereka bersama-sama tidak dapat menghadirkan diri di pejabat ataupun di SPRM untuk meneruskan ataupun melaksanakan panggilan dari SPRM bahwa mereka berdua sepatutnya berjumpa dengan pihak SPRM pada 3 Julai. Namun, kelibat kedua-dua individu tersebut, Menteri Pelancongan, Datuk Seri Tiong King Sing, dan pelancong Cina yang didakwa diselamatkan oleh Tiong King Sing. Kedua-dua mereka tidak menghadirkan diri. Jadi saudara-saudara, ini menimbulkan banyak lagi pertanyaan. Menurut Anda, saudara-saudara, apa pula komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda juga boleh share video ini dan tekan butang subscribe. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, satu keputusan mahkamah yang pasti menggemparkan ramai orang, di mana sebelum ini kita tahu setelah selesainya PRU15 pada tahun lepas, memang hangat, memang viral di media, di mana kita dapat tahu bahwa ada petition yang difilekan untuk calon ahli parlimen ataupun calon yang menang di beberapa ahli parlimen yang dimenangi oleh PAS. Namun pada akhirnya keputusan mahkamah sebelum ini yang mengesahkan kemenangan Tan Sri Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, yang kekal tidak dibatalkan. Walaupun terdapat parlimen yang lain yang dimenangi oleh calon PAS yang dibatalkan kemenangannya. Pada akhirnya, dalam satu artikel dari Malaysia Kini, BN mohon Mahkamah Rayuan batalkan kemenangan Hadi di Marang.
Nah, kita dapat melihat bahwa setelah keputusan mahkamah yang mengesahkan kemenangan Hadi tidak dibatalkan, di mana petition dari Barisan Nasional telah ditolak dan Hadi tetap kekal sebagai ahli Parlimen Marang. Namun kita mendengar lagi berita susulan dari Malaysia Kini pada 3 Julai, BN mohon Mahkamah Rayuan batalkan kemenangan Hadi di Marang. Kita dapat melihat bahwa kesungguhan Barisan Nasional yang mahu kemenangan Hadi tetap dibatalkan. Persoalan yang pertama, kenapa Barisan Nasional begitu bersungguh-sungguh sekali ingin kemenangan Hadi Awang dibatalkan? Adakah memang ada sebuah cerita yang hanya diketahui oleh BN? Seperti yang kita tahu, ada dakwaan dari ramai orang, ada dakwaan dari pemimpin politik sendiri yang menyatakan Hadi Awang ataupun Parlimen Marang, kemenangan di Parlimen Marang oleh kepimpinan PAS adalah disebabkan suapan duit ataupun sogokan wang ataupun rasuah. Nah, saudara-saudara, dalam artikel ini BN memohon Mahkamah Rayuan untuk membatalkan kemenangan Presiden PAS Abdul Hadi Awang di kawasan Parlimen Marang. Peguam Muhammad Baharudin Muhammad Arif berkata, calon BN bagi kawasan itu, Jasmira Othman pada 28 Jun, telah memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Pilihan Raya di Kuala Terengganu sehari sebelum itu. Pada 27 Jun, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu Hasan Abdul Ghani telah menolak petisyen pilihan raya daripada Jasmira dan memerintahkan pempetisyen membayar kos RM50,000 kepada Hadi. Media sebelum ini melaporkan petisyen itu difailkan 3 Januari di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Pengerusi UMNO Terengganu Ahmad Said dilaporkan berkata, antara perkara yang dibangkitkan dalam petisyen itu melibatkan dakwaan PAS telah merasuah pengundi dengan mengagihkan bantuan keuangan daripada kerajaan negeri melalui inisiatif iPension, iBelia dan iStudent antara 15 dan 17 November tahun lepas menjelang PRU 15. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan semua, kita dapat melihat bahwa Barisan Nasional begitu bersungguh-sungguh untuk membatalkan kemenangan pilihan raya umum ke-15 yang dimenangi di Parlimen Marang, yaitu Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Adakah ada cerita di sebalik kesungguhan kepimpinan Barisan Nasional untuk membatalkan kemenangan Hadi setelah walaupun mahkamah sebelum ini mengumumkan kemenangan Hadi tidak dibatalkan, tapi BN sekali lagi tetap melawan mahu kemenangan itu dibatalkan? Adakah memang ada cerita ataupun ada udang di sebalik batu di sebalik kemenangan Tan Sri Abdul Hadi Awang di Parlimen Marang? Semua itu menjadi persoalan. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Ini lagi satu kejutan kepada seluruh Malaysia, di mana salah satu individu ataupun pemimpin terkenal, saya boleh katakan ini pemimpin terkenal, disebabkan ini adalah individu ini disebut adalah seorang bekas menteri. Nah, saudara-saudara, tiba-tiba pula viral baru-baru ini, ataupun hangat baru-baru ini tentang isu yang isu yang dinaikkan oleh Alif Syukri. Dalam satu artikel dari Astro Awani, Alif Syukri tuntut bekas menteri bayar hutang puluhan juta. Wow. Persoalannya saudara-saudara, siapakah bekas menteri tersebut yang dituntut oleh Alif Syukri untuk membayar hutang puluhan juta? Ahli perniagaan yang juga pempengaruh, Datuk Alif Syukri Kamar Zaman, menuntut seorang bekas menteri bergelar Tan Sri untuk menjelaskan hutang berjumlah puluhan juta kepadanya. Alif mendakwa beliau berkali-kali cuba menghubungi individu tersebut, namun sehingga kini masih tiada respon. Tak akan bekas menteri macam ini
Saya hubungi, dia tak angkat. Saya WhatsApp, dia tak balas. Dulu nak minta bantuan, dialah terhege-hege nak jumpa saya. Saya tak nak cerita perkara sebenar. Nanti malu satu keluarga Tan Sri. Jadi saya sabar sahaja. Orang Langkawi mesti kenal, dia hartawan satu Malaysia, katanya dalam satu hantaran. Nah, saudara-saudara, adakah kenyataan ataupun artikel ini menyatakan, saya tak nak cerita perkara sebenar, nanti malu satu keluarga Tan Sri. Jadi saya sabar sahaja. Orang Langkawi mesti kenal dia hartawan satu Malaysia. Persoalannya kenapa dinyatakan dalam artikel ini orang Langkawi harus mesti kenal dia hartawan satu Malaysia. Nah, saudara-saudara, adakah bekas menteri ini berasal dari Langkawi? Ini adalah kenyataan dari Alif Syukri dalam satu hantaran di Instagram pada Ahad. Hantaran tersebut mendapat perhatian pengguna di laman maya berkenaan dengan lebih 11.000 tanda suka diberikan. Pemilik akun bernama Fizi Hasan 88 mendakwa bahwa dia cukup mengenali Tan Sri itu. Saya kenal Tan Sri ini sebab saya pernah bekerja di hotel miliknya. Saya berhenti dari hotel itu pun sebab malas nak sebut, kata Fizi Hasan 88 dalam ruangan komentar hantaran Alif Syukri itu. Seorang lagi individu yang bernama Eza_Azaiti dipercayai bekerja di bawah Tan Sri tersebut berkata, ramai dalam kalangan pekerja, termasuk dirinya, tidak dibayar gaji semenjak pandemi COVID-19. Saya tidak akan halal dunia dan akhirat duit gaji saya, ujarnya. Jadi saudara-saudara, akhirnya influencer ataupun pempengaruh Alif Syukri dalam satu kenyataan dari artikel astroawani.com. Alif Syukri tuntut bekas menteri bayar hutang puluhan juta. Bagi saya ini satu lagi kejutan. Mungkin juga ini menjadi kejutan kepada Tun Mahathir disebabkan dalam artikel ini mengesahkan dalam sebuah perenggan dalam artikel ini, saya tak nak cerita perkara sebenar, nanti malu satu keluarga Tan Sri. Jadi saya sabar sahaja. Orang Langkawi mesti kenal dia hartawan satu Malaysia. Persoalannya yang disebutkan di sini adalah orang Langkawi. Adakah bekas menteri tersebut adalah orang Langkawi? Nah, saudara-saudara, semua menjadi persoalan. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati sekalian, satu berita mengejutkan, satu duka cita besar untuk Malaysia dengan disahkan pemergian yang pasti mendukacitakan ramai, di mana saya ambil dalam satu artikel dari BH Online ataupun biharian.com yang bertajuk Agong Permaisuri Zahir Takziah kepada keluarga mangsa tragedi Kepala Air. Ini sudah pasti menjadikan pemergian yang mengejutkan rakyat Malaysia, mengejutkan ramai. Disebabkan ini berlaku di Malaysia dan pasti mendukacitakan ramai, terutamanya kepada rakyat Malaysia dan kepimpinan politik di Malaysia. Dalam artikel ini, yang di Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga 10 mangsa lemas tragedi Kepala Air di Jeram Air Putih, Cukai, Terengganu. Turut menzahirkan ucapan takziah ialah Raja Permaisuri Agong Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandaria. 10 mangsa tragedi itu ialah Aziza Eyi 40 tahun, Karim Abdullah 39 tahun, Putri Balkis Izati Abdul Rahman 18 tahun, Putri Alia Maisarah Karim 16 tahun, Putri Norfatin Karim 14 tahun, Putri Nur Erina Natasha Karim 10 tahun, Muhammad Zulkarnain Haikal Karim 11 tahun, Muhammad Haziq Zikri Karim 6 tahun, Putri Ariana Umairah Karim 4 tahun, dan Muhammad Fikri Saliman 24 tahun. Ini satu berita yang pasti mendukacitakan ramai.
dan kita berdoa supaya keluarga besar bangsa yang terlibat diberikan kekuatan untuk menghadapi dugaan ini. Menerusi hantaran di laman Facebook Istana Negara, Sri Paduka berdua turut menzahirkan rasa sedih dengan pemergian itu dan menzahirkan harapan agar seluruh keluarga mangsa sabar serta tabah menghadapi dugaan dan suasana pilu itu. Media melaporkan 10 individu dengan 9 daripadanya adalah sekeluarga berasal dari Felda Lepar Hilir Kuantan Pahang, manakala seorang lelaki dari Batu Pahat, Johor dipercayai tunang kepada seorang daripada ahli keluarga itu pergi ke jeram air putih untuk berkela pada Sabtu sebelum dihanyutkan arus deras fenomena itu. Sementara itu, Al-Sultan Abdullah turut menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pasukan penyelamat serta orang ramai yang menyertai operasi mencari dan menyelamat SAR ke semua mangsa tragedi. Terdahulu, Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Hanian Ramlan, dilaporkan berkata, SAR yang bermula semalam membabitkan 30 anggota PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia 65, Pasukan Gerakan AM PGA 46, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM 4, Badan Bukan Kerajaan 4, Pasukan Khas Teknikal oleh orang awam 9, serta dibantu 2 unit anjing pengesan K9 JBPM. Salam takziah diucapkan kepada seluruh keluarga mangsa yang terlibat. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati sekalian, setelah kecoh ataupun viral baru-baru ini berkaitan dengan isu rasuah di KLIA, sudah pasti salah satu menteri yang terlibat yaitu Menteri Pelancongan Tiong King Sing dan juga pelancong Cina yang didakwa diselamatkan oleh menteri tersebut daripada pegawai immigration. Sudah pasti ini menjadi menarik perhatian ramai. Pada akhirnya SPRM yang mengesahkan akan memanggil kedua-dua individu ini. Namun, apa yang mengejutkan saudara-saudara, di mana dalam satu artikel mengesahkan dari malaysiagazette.com, Tiong King Sing tidak muncul di SPRM. Jadi adakah ini menjadi petanda? Persoalan yang pertama sudah pasti bermain di fikiran ramai orang, terutamanya netizen. Sudah pasti persoalan yang bermain di fikiran kita, kemana Tiong King Sing pergi? Adakah beliau lari? Ataupun adakah beliau mempunyai pekerjaan yang lebih mustahab selain daripada bertemu dengan pihak SPRM berkaitan dengan isu rasuah di KLIA yang menjadi kecoh baru-baru ini? Dalam artikel ini, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Datuk Seri Tiong King Sing, tidak kelihatan di Ibu Pejabat SPRM. Media yang berkampung sejak jam 9 pagi tadi turut tidak menemui seorang pelancong yang diselamatkan oleh King Sing memasuki Suruhanjaya siasatan itu. Artikel ini diterbitkan pada 3 Julai 2023. Kedua-dua mereka sepatutnya disoal siasat oleh SPRM hari ini pada 3 Julai berhubung insiden yang berlaku di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. King Sing didakwa melepasi kaunter Jabatan Immigration untuk menyelamatkan seorang pelancong Cina yang ditahan oleh jabatan itu. Sebelum ini King Sing menegaskan akan merujuk kepada SPRM untuk menyiasat dalam penyebaran video kekecohan yang mendakwa beliau menyalahguna kuasa di KLIA. Beliau turut mendakwa video itu dirakam oleh pegawai Jabatan Immigration yang berada di tempat kejadian. Tindakan yang didakwanya sengaja untuk menutup kesalahan serta aktiviti rasuah yang berlaku di balai ketibaan berkenaan. Nah, saudara-saudara, menjadi kejutan ramai orang. Adakah
Menteri Pelancongan ataupun Tiong King Sing, Datuk Seri Tiong King Sing, mempunyai perkara yang lebih mustahak berbanding dengan bertemu dengan pihak SPRM. Dan persoalan yang seterusnya adalah kenapa kedua-dua mereka bersama-sama tidak dapat menghadirkan diri di pejabat ataupun di SPRM untuk meneruskan ataupun melaksanakan panggilan dari SPRM bahwa mereka berdua sepatutnya berjumpa dengan pihak SPRM pada 3 Julai. Namun, kelibat kedua-dua individu tersebut, Menteri Pelancongan, Datuk Seri Tiong King Sing, dan pelancong Cina yang didakwa diselamatkan oleh Tiong King Sing. Kedua-dua mereka tidak menghadirkan diri. Jadi saudara-saudara, ini menimbulkan banyak lagi pertanyaan. Menurut Anda, saudara-saudara, apa pula komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda juga boleh share video ini dan tekan butang subscribe. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.